Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Javinia Jemlajam dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 13 Disember 2024. Majlis Tenaga Sabah MTS meluluskan penganugerahan projek solar berskala besar LSS kepada 15 pembida dengan jumlah kapasiti 199 megawatt. Ia di bawah proses pembidaan projek solar berskala besar LSS Sabah 2024 yang dikendalikan oleh Suruhanjaya Tenaga Sabah ECOS. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, ia daripada projek itu dengan kapasiti 113 megawatt terletak di Pantai Barat. Manakala 7 lagi untuk menjana 86 megawatt berada di Pantai Timur. Dengan adanya 15 projek ini serta projek LSS sedia ada, jumlah LSS di Sabah akan melebihi 350 megawatt atau 23% daripada campuran kapasiti penjanaan menjelang 2027. Datuk Haji J mengumumkan demikian ketika mempengerusikan mesyuarat MTS di Menara Kinabalu. Jelas beliau, projek yang mengutamakan syarikat berkaitan kerajaan dan tempatan Sabah itu dijangka siap penghujung 2026. Ia akan membantu mengurangkan kebergantungan kepada subsidi bahan api, terutama di Pantai Timur. MTS juga memperakukan Pelan Induk Pembangunan Hidro Sabah SHDM untuk pelaksanaan selama 10 tahun bermula 2028 hingga 2037. Mengenai bekalan elektrik luar bandar, Datuk Haji J mengulangi komitmen kerajaan negeri untuk mencapai liputan 100% menjelang tahun 2030. Golongan belia di negeri ini disaran memilih bidang pengajian yang sesuai dengan minat masing-masing. Ini kerana minat akan mendorong usaha berterusan sekaligus memastikan bidang yang diceburi benar-benar membuahkan kejayaan. Ada di kalangan belia kita kadang-kadang memilih pekerjaan, mungkin silap memilih kursus-kursus atau bidang pengajian. Jadi kita minta mereka ini supaya meneliti sebelum membuat keputusan ya. Sebab ini melibatkan masa depan kita, masa depan belia-belia kita. Kita tidak mau nanti kita kurang minat dalam jurusan yang kita pilih, tengah jalan kita mundur. Jadi kadang-kadang itu melambatkan proses pembangunan diri belia itu sendiri. Sebab sekarang ini banyak persaingan. Dato' El Rendi Tumi RTM selepas merasmikan Majlis Convocation College Antarabangsa Alma Crest ke-12 dan Pusat Bertauliah Alma Crest Global ke-4 di Ibu Negeri. Beliau turut menyarankan agar belia memanfaatkan program disediakan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran termasuk menerusi dasar pembangunan keusahawanan. Seramai 120 graduan diploma pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET diraikan dalam majlis ini. Antaranya diploma pentadbiran pejabat, diploma perakaunan dan sijil kemahiran Malaysia, pendidikan awal kanak-kanak. Graduan Universiti Teknologi Mara UiTM diingatkan agar terus berusaha meningkatkan kemahiran terutama dalam bidang teknologi. Kemahiran seumpama penting sebagai persediaan bersaing merebut tempat dalam alam pekerjaan. Pro-Chancellor UiTM Tan Sri Zarina Anwar berkata, UiTM sentiasa berusaha melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Pelbagai program turut dijalankan bagi menanam nilai-nilai murni dan sifat kemasyarakatan dalam diri setiap graduan. Tan Sri Zarina berucap merasmikan sidang ketiga Istiadat Convocation UiTM ke-100 di Dewan Al-Bukhari UiTM Kampus Kota Kinabalu. Katanya UiTM sedaya upaya membentuk kemampuan para graduan dari segi intelektual agar mampu menjadi tenaga kerja profesional dan usahawan berdaya saing selepas tamat pengajian. Langkah proaktif turut diambil bagi mengukuhkan kerjasama dengan rakan strategik dari dalam dan luar negara. Ia bagi membangunkan kemahiran dan kecekapan dalam pelbagai bidang termasuk keusahawanan, pengurusan dan kepimpinan. Seramai 214 graduan menerima ijazah sarjana muda dan diploma masing-masing. 5 daripada mereka mendapat anugerah Naib Chancellor. Perasaan saya sangat gembira lah, terutamanya saya datang daripada Jawa, saya datang daripada Sarawak untuk belajar dekat sini, jadi untuk mendapatkan anugerah
Naib Chancellor ni saya berasa sangat bangga sebab saya telah berusaha sebaik mungkin selama pelajaran saya dekat sini. Bersyukur dan happy sebab selama ni usaha selama ni akhirnya paid off, and then the family datang and also dia happy lah tengok anak dia naik pentas begitu. Okey, perasaan untuk hari ini memang happy and excited, tapi dalam masa yang sama nervous juga sebab naik stage kan. Okey, so memang happy and excited lah. Rumah Anak Yatim dan Mahat Tahfiz Home Tuaran menerima sumbangan RM70,000 daripada tabung zakat Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Sumbangan disampaikan oleh isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak berangkap yang di-Pertua Mutiara GRS. Majlis disaksikan Exco Agama dan Pendidikan Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Arif. Sumbangan disampaikan sempena Majlis Santunan Kasih Mutiara GRS Sabah di Ibu Negeri. Bercakap kepada media, Datuk Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata ia merupakan sumbangan khas pengurusan tahun 2024 merangkumi bantuan pendidikan dan kebajikan golongan asnaf dan perseorangan. Sepanjang tahun kita ada memberikan peruntukan kepada golongan berkenaan dan dari awal tahun sehingga ke hujung tahun memang itu antara tumpuan kita memberi bantuan kepada asnaf-asnaf khususnya anak-anak yatim kita. Terdahulu, majlis turut menyantuni 70 anak yatim iaitu 50 anak yatim dan Mahat Tahfiz Home Tuaran manakala 20 lagi dari Pusat Jagaan Wari Jib. Sejumlah RM7,000 sumbangan Mutiara GRS diserahkan kepada para penerima. Pencapaian kurikulum di sekolah mencerminkan usaha berterusan dalam membangunkan generasi muda cemerlang. Justeru setiap sekolah di Saran terus meningkatkan usaha mencungkil bakat murid seawal usia kanak-kanak. Kementerian Belia dan Sukan Sabah sentiasa menyokong usaha yang diambil pihak sekolah ke arah pendidikan holistik bagi melahirkan modal insan dan atlet berkualiti. Pendidikan dan kurikulum memainkan peranan penting dalam membentuk individu seimbang dari segi intelektual, emosi, sosial dan fizikal. Kita mengharapkan sekolah-sekolah ini akan terus melahirkan ramai lagi atlet lah. Kerana tahun hadapan kita akan ada Saga Game di Tawau, kita ada SEA Game dan kita ada juga Borneo Games. Jadi saya mengharapkan sekolah-sekolah ini terus melahirkan atlet-atlet yang baru dalam bidang sukan. Datuk Fairuz ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Extra Core Awards KK Bah ini apresiasi gemilang kurikulum Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu 2024. Beliau turut menekankan semangat Malaysia Madani yang mengutamakan pendidikan bersepadu dengan fokus kepada pembangunan sahsia, jati diri dan nilai-nilai murni. Sementara itu, Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran yang ditemui dalam majlis sama percaya kecemerlangan kurikulum merupakan asas penting dalam membentuk generasi muda yang mampu berfikir secara kritis, bertindak dengan integriti dan berpegang teguh kepada prinsip moral. Kalau kita lihat program-program sukan yang seperti dianjurkan di peringkat daerah, begitu kita lihat di Kota Kinabalu sentiasa mendapat kecemerlangan. Jadi untuk bagi seterusnya persiapan daripada sekolah-sekolah atau PK-PK Kokem agar bersiap sedia untuk melatih pelajar-pelajar untuk boleh menjadi wakil di peringkat sekolah dan peringkat negeri juga seterusnya. Jadi bagi pihak pejabat pendidikan daerah Kota Kinabalu, saya mengharapkan agar semua penolong-penolong kanan kurikulum meneruskan usaha untuk terus melahirkan atlet-atlet bagi negeri Sabah dan seterusnya juga bukan atlet saja tetapi juga dalam bidang kebudayaan kita terus melahirkan yang boleh memberi kebanggaan kepada negeri Sabah. Majlis Extra Core Awards ini bertujuan mengiktiraf kecemerlangan pelajar dalam pelbagai bidang kurikulum sekaligus menjadi inspirasi kepada generasi muda untuk terus berusaha gigi dan mencipta kejayaan lebih gemilang pada masa hadapan. Baik, sekian berita pagi Sabah. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.